Baru dilantik 2 bulan, kenapa Khairuddin dipecat dari AJK PAS? Muhyiddin tipu, hakim dedah tiada pihak yang campur urusan mahkamah. Selepas 6 tahun, baru nak siasat saham Azam Baki? Azam ke penjara jika tak beri penjelasan kepada Parlimen. Dari mana Anwar Musa dapat keputusan? Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengesahkan jawatan Mohammad Khairuddin Razali sebagai ahli jawatan kuasa AJK PAS digugurkan. Pemecatan itu dibuat tidak sampai 2 bulan. Dia dilantik ke jawatan itu setelah tewas dalam pemilihan pusat parti itu. Bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan kuliah Jumaat di Marang, Terengganu, Abdul Hadi berkata, pengguguran jawatan pemimpin dalam parti itu adalah amalan biasa. Itu biasa dalam parti, tak terpilih dalam muktamar, diberhentikan atau ditukar. Itu biasa, katanya. Abdul Hadi berkata demikian mengulas laporan PAS menggugurkan Mohammad Khairuddin sebagai AJK PAS. Bagaimanapun ketika diminta mengulas punca sebenar, bekas Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu dipecat, Abdul Hadi enggan mengulas lanjut. Perkara itu diuruskan oleh Setiausaha Agung Parti. Bagaimanapun, mesti ada alasan-alasan yang dikemukakan parti. Siapa yang tak ikut disiplin, dia boleh dinasihatkan dan boleh ditukar jawatan dia, ditugaskan ke posisi lain dan digantung keahlian ataupun dipecat. Itu tertakluk kepada parti, katanya. Tambah Abdul Hadi, keputusan pengguguran Mohammad Khairuddin itu dibuat parti pada mesyuarat yang diadakan kemarin di Ibu Pejabat parti itu di Kuala Lumpur. Pada 23 November lalu, Mohammad Khairuddin merupakan antara 3 pemimpin tertinggi PAS yang dilantik semula sebagai AJK PAS bagi sesi 2021 hingga 2023 selepas tewas dalam pemilihan parti di samping Dr. Mohammad Zudi Marzuki dan Nik Abdul Aziz. Khairuddin sebelum ini dilantik ke jawatan itu bersama bekas Ketua Pemuda PAS Nik Abdul Aziz dan Mohammad Zudi Marzuki, Setiausaha Politik Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man. Ketiga-tiga mereka dilihat sebagai pemimpin PAS yang lebih cenderung terhadap kerjasama politik dengan UMNO berbanding Bersatu. PAS setakat ini mahu menjalinkan kerjasama dengan kedua-dua parti itu walaupun UMNO dilihat sudah berkerat rotan, berpatah arang dengan Bersatu yang menyaksikan Muhyiddin Yassin diturunkan kepada jawatan Perdana Menteri. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menafikan terdapat pihak yang menghubungi dirinya atau hakim lain berhubung dakwaan Muhyiddin Yassin tentang cubaan campur tangan dalam badan kehakiman. Hakim tertinggi negara itu berkata demikian ketika mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu yang dibuatnya semasa ucapan pada 4 Ogos tahun lalu. Muhyiddin yang adalah Perdana Menteri ketika itu pada ucapannya mendakwa terdapat pihak tertentu yang mendesaknya supaya mencampuri urusan mahkamah. Desakan itu tambahnya tanpa menyebut nama bagi membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah. Ucapan Muhyiddin itu yang disiarkan di televisyen susulan pertemuannya dengan Yang di-Pertuan Agong pada sebelah pagi hari berkenaan. Dia memberi jaminan bahawa dirinya masih menjadi Perdana Menteri ketika itu dan akan membuktikan kesahihannya apabila Parlimen bersidang semula akhir tahun lalu. Semasa sidang media pada tahun perundangan 2022 di Istana Kehakiman Putrajaya, Tengku Maimun dengan tegas menafikan dia atau rakan-rakannya pernah dihubungi oleh mana-mana pihak atas dakwaan campur tangan kehakiman sedemikian. Kami dengar dari televisyen, bekas Perdana Menteri Muhyiddin dakwa ada pihak menghubunginya, tetapi tiada seorang pun kami di sini yang dihubungi. Ramai tahu bahawa hakim membuat keputusan berdasarkan bukti. Kita tidak boleh lari daripada asas teras itu. Apa yang boleh saya kata ialah tiada sesiapa menghubungi saya maupun mereka di sini untuk mendapatkan bantuan dalam kes mahkamah, kata Tengku Maimun. Sementara itu, berhubung hantaran di bidang sosial, berhubung kes mahkamah berprofil tinggi seperti kes berkaitan 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak, hakim tertinggi negara itu memberi jaminan bahawa orang ramai berhak membuat pandangan sendiri, manakala badan kehakiman pula terus membuat keputusan mahkamah mengikut undang-undang. Katanya tanpa mengira apa yang disiarkan dalam talian, hakim terus melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut atau pilih kasih. Orang ramai, warga maya, berhak membuat pandangan mereka, manakala kami, badan kehakiman, memutuskan kes mahkamah mengikut undang-undang, katanya. Isu perisytiharan harta oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki perlu menjadi perkara utama dalam siasatan yang sedang berjalan ketika ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Khas mengenai Rasuah JKMR Tan Sri Rais Yatim menegaskan terdapat beberapa persoalan berkenaan pemilikan saham oleh Azam yang masih belum terjawab.
6 tahun yang lalu telah berlaku perkara pemilikan saham ini. Adakah pengisytiharan telah dibuat sama ada sebagai beneficial atau milikan sendiri? Itu juga tidak dapat dijelaskan dalam situasi ketika ini. Lantaran itu kami dalam JKMR mengesyorkan supaya siasatan dilakukan terhadap Azam, tetapi beliau juga telah menyatakan bersedia untuk disiasat. Jadi dalam soal ini, tidak timbul sama ada beliau setuju atau tidak untuk disiasat. Kita dapat terima ini sebagai satu ruang ketelusan untuk beliau memberi penjelasan sebenar sama ada ia termasuk kepada Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Security SC, Jawatankuasa Disiplin dan Pemerolehan Aset Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Ketua Setiausaha Negara KSN atau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Namun soal pengisytiharan harta perlu diapungkan sebagai nas dalam mana-mana pemerolehan aset bagi pegawai kerajaan dan lain-lain, katanya pada sidang media di Kompleks Parlimen. Ditanya sama ada Azam wajar direhatkan sementara siasatan sedang berjalan, Rais berkata JKMR bersetuju dengan perkara tersebut namun menyerahkannya kepada SPA. Apabila seseorang pegawai disiasat, pegawai itu biasanya digantung kerja. Namun terdapat banyak pandangan dalam perkara ini. Ada yang menanyakan ia bukan perbuatan jenayah, sebaliknya adalah salah laku atau tidak dapat sempurnakan tugas. Justru apa yang terbaik seiring pandangan kami adalah supaya beliau mengambil cuti rehat sebentar dan membiarkan pihak bertanggungjawab menjalankan tugas. Namun ada juga pihak-pihak yang lebih tinggi jawatan sebelum ini disiasat tetapi tak ada cuti. Terserah kepada SPA untuk beri cuti atau tidak, tapi harus mengambil natijah. Amalan yang sedang berlaku melibatkan kes berprofil tinggi dan mereka individu disiasat tidak mengambil cuti, katanya. Justru katanya di bawah Seksyen 14 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, JKMR bertanggungjawab menasihati Perdana Menteri mengenai apa-apa aspek masalah rasuah di Malaysia. Beliau sendiri telah berhubung dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan akan bertemu untuk memaklumkan pandangan JKMR selain mendapatkan pandangan Perdana Menteri berhubung isu tersebut. Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang mengingatkan bahawa Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Azam Baki boleh dipenjara jika enggan hadir menemui Jawatankuasa Pilihan Parlimen PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini selepas PSC memanggil Azam untuk hadir pada mesyuaratnya Rabu depan berhubung dakwaan pemilikan saham yang mencetuskan kontroversi. Azam boleh dipenjarakan kerana menghina Parlimen jika dia mengingkari sepina Parlimen untuk hadir di hadapan PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 19 Januari untuk membersihkan dirinya daripada dakwaan konflik kepentingan, kata Lim dalam satu kenyataan. Sebelum dipanggil menghadap PSC, Azam berkata dia hanya bertanggungjawab kepada lembaga penasihat SPRM. Azam memperbodohkan diri sendiri apabila dia berkata dia hanya bertanggungjawab kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM sedangkan dia memiliki tanggungjawab yang lebih tinggi kepada Parlimen dan rakyat Malaysia untuk bersikap jujur dan amanah sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, kata Lim. Katanya, Akta Kuasa dan Keistimewaan Parlimen 1952 adalah sangat jelas menyatakan Parlimen boleh menghukum seseorang yang mengingkari PSC. Azam tidak seharusnya menguji kuasa Parlimen untuk menghukumnya kerana menghina Parlimen jika dia mengingkari sepina PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk hadir pada Rabu depan bagi membersihkan dirinya daripada dakwaan konflik kepentingan, kata ahli Parlimen DAP itu. Lim turut mempersoalkan siapa dalam SPRM yang mengetuai siasatan terhadap Azam selepas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan siasatan sedang dijalankan. Azam mendapat perhatian berhubung pemilikan 1,930,000 saham dalam Gates Global Berhad sebelum ini, KBS Berhad, pada 30 April 2015 bernilai sekitar RM772,000 pada masa itu. Pemilikan saham oleh Azam pada 2015 dan 2016 menimbulkan persoalan apakah ia setimpal dengan pendapatannya sebagai penjawat awam. Seorang pemimpin veteran UMNO mempersoalkan tindakan Anwar Musa membuat kesimpulan awal mewakili Majlis Kerja Tertinggi parti itu untuk mengangkat Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri pada pilihan raya umum akan datang. Ketua UMNO bahagian Johor Bahru, Syahrir Abdul Samad berkata, beliau hairan bagaimana Anwar boleh membuat kenyataan seperti itu di Facebooknya, sedangkan Menteri Komunikasi dan Multimedia terbabit tidak pun menghadiri mesyuarat pada Selasa lalu. Hanya Tan Sri Anwar, walaupun menteri, tidak hadir di mesyuarat MT tersebut, tapi sebagai menteri yang juga multimedia, kod-kod dia mempunyai maklumat sahih tentang mesyuarat yang dia sendiri tidak menghadirinya, kata Syahrir dalam Facebooknya. Anwar membuat kenyataan di Facebook bahawa mesyuarat MKT UMNO pada Selasa memberi bayangan bahawa Ismail Sabri akan dijadikan watak utama UMNO untuk PRU15. Beliau menambah isyarat itu juga sekaligus menunjukkan bahawa naib Presiden UMNO itu adalah calon Perdana Menteri daripada parti itu. Pemakluman Setiausaha Agung UMNO
pasca mesyuarat MKT yang lalu bahawa MKT terus memperkasakan kepimpinan dan kedudukan Ismail adalah manifestasi kebijaksanaan MKT. Mesyuarat MKT jelas membuat endorsement iaitu saranan bahawa Ismail akan terus memimpin negara sehingga tamat tempoh penggal Parlimen ke-14 pada 2023, katanya di Facebook. Bukan itu saja, malah MKT turut menunjukkan isyarat bahawa Ismail Sabri adalah poster boy PRU15 sekaligus merupakan calon Perdana Menteri daripada UMNO selepas PRU15 nanti tambah beliau. Bagaimanapun, ahli MKT UMNO Puan Zarkashi menyanggah kenyataan Anwar itu dengan menyifatkan ahli parlimen ketereh itu mendahului keputusan parti. Bekas ahli parlimen Batu Pahat itu sebaliknya menjelaskan ciri-ciri yang perlu ada pada individu yang layak diangkat sebagai poster boy partinya mestilah tidak lembik dan tidak lambat membuat keputusan. Poster boy mestilah boleh menjamin kemenangan parti dalam PRU. Dia dipilih kerana ketokohannya, polisinya dan pembela rakyat. Bukan lembik, ikut cakap orang dan lambat buat keputusan, katanya di Facebook. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan pada Selasa menegaskan MKT sentiasa menyokong naib presiden parti itu sebagai Perdana Menteri. MKT UMNO menegaskan sokongan kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri adalah sentiasa kekal, malahan perlu terus dimantapkan. MKT memutuskan agar segala kesiapsiagaan dibuat bagi memastikan perjalanan parti berjalan dengan baik dalam membuat pelbagai program bagi menghadapi pengundi 18 tahun dan pengundi baru sekitar 5.8 juta orang, katanya dalam kenyataan.